I have determined Tindakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengiktiraf secara rasmi Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel pada 6 Disember lalu membangkitkan kemarahan ramai umat Islam di seluruh dunia. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan pelan memindahkan pejabat kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis yang menjadi lokasi terletaknya Masjid Al-Aqsa, satu daripada 3 masjid suci dunia Islam selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi. Presiden Palestin Mahmud Abbas sebelum ini memberi amaran keputusan Trump itu akan mewujudkan ketegangan dan boleh menjejaskan pelan perdamaian, keselamatan dan kestabilan di rantau itu serta dunia. Bingkas menyuarakan bantahan terhadap keputusan mengejutkan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memanggil sidang kemuncak luar biasa Pertubuhan Kerjasama Islam OIC atas kapasitinya selaku pengerusi OIC. Bagi merungkai senario yang berlaku daripada keputusan Trump itu, wartawan Metro Ahad menemubual orang kuat NGO yang banyak membantu Palestin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin, Ustaz Awang Sufian Awang Piut untuk ruangan Cafe Ahad. Semenjak pengumuman oleh Presiden Amerika Donald Trump apabila mengumumkan tentang perpindahan kedutaan Amerika Syarikat ke Jerusalem ataupun ke Baitul Maqdis dan juga pengisytiharan bahawasanya Jerusalem adalah merupakan ibu negara kepada Israel, ianya membangkitkan kemarahan bukan sahaja daripada rakyat Palestin secara keseluruhannya tetapi juga kepada umat Islam di seluruh dunia, sebab ianya telah menyentuh seperti mana yang disebutkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan, telah melampaui sempadan merah ataupun garis merah yang garis merah untuk orang Islam secara keseluruhannya. Sebab Baitul Maqdis seperti mana yang kita tahu adalah merupakan tanah suci dan tanah barakah bagi umat Islam. Malahan ianya adalah merupakan tanah wakaf yang telah diperjuangkan sejak daripada zaman Rasulullah SAW dan diisytiharkan sebagai tanah wakaf ketika mana zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi tanah wakaf yang merupakan milik umat Islam ini adalah merupakan satu tanah milik yang tidak boleh ditukar ganti, yang tidak boleh dipindahkan milik dia kepada orang lain selain daripada orang Islam. Jadi ini menyebabkan kebangkitan rakyat Palestin yang berada di Masjidil Aqsa, yang berada di Gaza, yang berada di seluruh tanah Palestin dan juga rakyat seluruh dunia yang menyokong, yang memperjuangkan hak kebebasan bagi rakyat Palestin secara keseluruhan. Dan kita juga mengatakan bahawa keputusan ataupun pengumuman yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah merupakan satu keputusan yang sangat angkuh, yang sangat bongkah, dan sebenarnya dia tidak menyelesaikan isu Palestin itu sendiri, tidak menyelesaikan isu ataupun krisis di antara Israel dan juga Palestin. Yang kita mahukan isu ataupun krisis ini diselesaikan dengan cara yang lebih adil. Kita memberikan hak kepada rakyat Palestin untuk menerima hak mereka yang sewajarnya, dan kita mengatakan bahawasanya Israel adalah merupakan sebuah negara haram yang bukan menjadi pemilik kepada Palestin itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya memang tidak ada perkara yang boleh kita lakukan sebagai rakyat, apatah lagi kita di Malaysia dan apatah lagi rakyat Palestin di Palestin, melainkan mereka bangkit untuk menyuarakan hak mereka dan memperjuangkan untuk mengatakan bahawasanya hak Baitul Maqdis ataupun Jerusalem adalah merupakan ibu kota umat Islam, adalah merupakan ibu kota Palestin selama-lamanya dan dia tak boleh bertukar. Sebab itu Ismail Haniyah selepas daripada pengumuman pada 6 Disember yang lepas, beliau sebagai ketua pergerakan Hamas seluruh dunia menyeru kebangkitan kepada seluruh rakyat Palestin untuk bangkit menunjukkan kemarahan, sebab seolah-olah isu Baitul Maqdis ini adalah merupakan satu isu yang dapat menyatukan semua umat Islam untuk bangkit. Dan kita kena tunjukkan bahawasanya kekuatan umat Islam adalah pada kesatuan kita. Dengan bersatunya umat Islam secara keseluruhannya, itu adalah merupakan satu kekuatan untuk menekan kuasa-kuasa besar apatah lagi Amerika. Bahawasanya mereka tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya kuasa yang mereka ada untuk menunjukkan kekuasaan terhadap umat Islam. Kerana yang bergantung atau yang berkait dengan hak milik umat Islam, kepunyaan umat Islam ini adalah hak milik umat Islam, maka ia perlu diserahkan kepada umat Islam. Jadi rakyat Palestin bangkit. Mereka bangkit mengadakan demonstrasi walaupun
ada orang yang mengatakan memang kalau dari segi suasana di Baitul Maqdis itu sendiri ataupun Hayul Quds itu sendiri, keadaan tidaklah nampak terlalu tegang. Sebab maknanya kawasan Baitul Maqdis dikuasai oleh Israel. Jadi memang ada pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke sana, mereka mengatakan keadaan memang aman. Memang dari segi layanan kepada pelancong yang datang ke Baitul Maqdis dibezakan dengan layanan yang Israel lakukan kepada rakyat Palestin sendiri yang berada di Baitul Maqdis. Sebab kita tahu penduduk Baitul Maqdis ada lebih kurang 400,000 orang yang di sekitar Hayul Quds disebut ataupun kawasan penempatan Al-Quds, dan kebanyakan mereka ini adalah merupakan pemegang pasport Jordan, dan mereka terdapat golongan yang kita sebut murabitin, murabitat ataupun pengawal Masjidil Aqsa yang sentiasa mengawal kawasan Masjidil Aqsa supaya tidak terus diceroboh oleh pendatang-pendatang Yahudi. Dan memangnya Yahudi ingin, sebenarnya mereka ingin menguasai Baitul Maqdis ataupun lebih kita sebut Masjidil Aqsa untuk mereka mendirikan Haikal Sulaiman ataupun kuil orang Yahudi sebagai menggantikan Masjidil Aqsa. Dan itu sebenarnya adalah matlamat terakhir Yahudi, dan untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dan membina Haikal Sulaiman. Jadi sebelum ini berlaku, maka kebangkitan umat Islam secara keseluruhannya perlu digerakkan di seluruh dunia untuk menunjukkan kemarahan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini OIC mengadakan sidang tergempar untuk menekan, bukan sekadar kita inginkan deklarasi daripada OIC, tetapi juga tindakan yang lebih tegas, tekanan yang lebih tegas yang kita boleh utarakan kepada dunia tentang hak umat Islam. Jadi kalaulah kita sebelum ni hanya sekadar deklarasi yang kadang-kadang ketetapan PBB pun sudah tidak diendahkan oleh Israel, maka kita perlu satu langkah yang lebih ke depan, langkah yang lebih tegas, bagaimana kita boleh menekan Amerika Syarikat daripada dan juga Israel daripada meneruskan apa yang diorang inginkan pada hari ini. Jadi alhamdulillah so far setakat ini, maknanya apabila pada 7 hari bulan 12 yang lepas, apabila ramai rakyat Malaysia yang bangkit menunjukkan demonstrasi menghantar bantahan kepada kedutaan Amerika Syarikat, dan itu sebenarnya bukanlah satu usaha yang kecil tetapi merupakan kesepaduan kepada umat Islam secara keseluruhannya, kerana kita bangkit menyatakan hak kita, menyatakan kemahuan kita, menyatakan bantahan dan penolakan kita sekeras-kerasnya dengan apa yang telah diumumkan oleh Trump. Dan kita tidak mahu dia menjadi polis dunia, kita tidak mahu dia menentukan apa yang sepatutnya umat Islam tentukan. Jadi bukan saja di Malaysia bangkit, di Indonesia bangkit, di negara-negara keseluruhan, di negara-negara dunia, negara Arab dan negara Eropah bangkit menentang memberikan bantahan. So bantahan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pentadbiran Amerika, sebab mereka nampak bahawasanya memang mereka telah melanggar. Sebelum ini pun memang Kongres telah bersetuju untuk mengumumkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi tidak pernah diumumkan secara terang-terangan, kecuali ketika mana pemerintahan Trump pada hari ini. Dan memang Kongres pun memberikan peringatan kepada Trump, pengumuman itu akan menyebabkan porak-peranda kepada pentadbiran Amerika dan juga kita sebut gelombang penentangan ataupun keganasan kepada kepentingan Amerika. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Kan? Maksudnya Amerika perlu tahu juga bahawasanya mereka akan berdepan dengan seluruh penduduk dunia, mereka akan berurusan dengan kerajaan-kerajaan di dunia, dan kalau kerajaan-kerajaan di dunia ini tidak mahu maksudnya berurusan dengan mereka, tentunya kepentingan Amerika akan terjejas. Jadi kita nampak bahawasanya dengan kita melakukan gelombang penekanan, gelombang bantahan kepada Amerika, kita harap ianya benar-benar dapat menekan Amerika untuk menghentikan ataupun untuk tidak meneruskan apa yang mereka inginkan.